Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab mukhtasar, kitab ringkasan kitab pada bab bagaimana bangkit dari rukuk. Kaifiat bangkit daripada rukuk. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-417. Jadi pada pagi ini perbincangan masih lagi berkait dengan rukuk. Berkait dengan rukuk. Bagaimana bangkit daripada rukuk? Ini tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan gambaran ataupun rupa sebenar rukuk berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan juga pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-417 diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' bahawa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki, فَإِذَا رَكَعْتَ فَجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامِ إِلَى مَفَاصِلِهَا. Nabi kata kepada seorang laki-laki, apabila engkau rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tangan engkau di atas kedua lutut engkau dan elokkanlah rukuk engkau. Apabila engkau mengangkat kepala dari rukuk, yakni i'tidal, maka luruskanlah tulang punggung. Dalam sesi lepas saya telah sebut punggung yang dimaksudkan dalam terjemahan Indonesia ni maknanya belakang itu. Maka luruskanlah tulang belakangmu dan angkat kepalamu sehingga tulang-tulang kembali kepada mafsal ataupun mafasil jamaknya. Yang ini kepada ruas sendi belakang itu. Jadi sebagai asas perbincangan kaifiat rukuk, Imam Syafi'i rahimahullah telah mengemukakan satu riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi' yang mana riwayat ini tersebut dalam Musnad Imam Ahmad, tertib Musnad Imam Syafi'i berkenaan dengan sifat salat Nabi SAW. Jadi sebelum kita pergi kepada pandangan Imam Syafi'i terhadap riwayat yang beliau bawakan ini, terlebih dahulu kita kena tahu beberapa perkara secara umum berkenaan dengan riwayat ini. Dari segi konten riwayat ini, pertama sekali seperti yang disebut dalam hadis ini, apabila rukuk, Nabi sebut dulu permulaan rukuk tu mana kedua telapak tangan berada di atas lutut. Yang mana sebenarnya perkara ini telah kita bincang sebelum ini. Dan Nabi SAW menyebutkan supaya kamu rukuklah dengan cara yang betul, seperti mana yang aku telah lakukan. Itu maksud. Jadi elokkan rukuk itu maksudnya rukuk biar menepati cara rukuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Apabila engkau mengangkat kepala dari rukuk, yakni ketika engkau i'tidal, maka pastikanlah, mana kita kata kesempurnaan i'tidal itu berakhir apabila keadaan belakang itu telah lurus, yang mana ibarat yang digunakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah mana setiap sendi-sendi itu, ruas-ruas sendi itu, tulang-tulang itu masuk dalam ruas-ruas sendi itu.
Mana keadaan apa ni kita kata sendi-sendi belakang, sebab belakang kita ni dia ada sendi-sendi yang mana jarak antara satu sendi dengan satu sendi tu dekat. Tidak seperti kata sendi lutut dengan sendi paha, sendi lutut dengan sendi kaki tu jauh. Ruas-ruas sendi tu makna masuk ke dalam halqah dia. Makna kamu berdiri dengan tegak. Itu maksudnya. Maka sempurnalah i'tidal. Dan angkat kepalamu sehingga tulang-tulang kembali kepada sendi. Jadi sebenarnya dalam hadis ini, kalau kita nak simpulkan dengan bahasa yang mudah, i'tidal ini bermula bila kita mengangkat kepala dan berakhir dengan erti sempurna i'tidal apabila keadaan belakang itu sudah tegak dan kepala pun sudah dalam keadaan yang betul. Itu maksudnya. Baik, tak apalah. Daripada hadis ini, Imam Syafi'i buat komentar pada qaul yang ke-418. Di mana Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-418. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila seseorang mampu untuk i'tidal dengan lurus ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, lalu ia tidak melakukan sedemikian, maka salatnya tidak memadai. Jadi kalau seseorang itu dia boleh, sebenarnya dia ada kemampuan untuk i'tidal seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat daripada Rafi' ni. Riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi' ni. Tiba-tiba dia tidak buat. Dalam keadaan dia boleh buat, maka salatnya tidak memadai. Tidak memadai itu maksudnya rokok dia tu tidak dikira. Jadi dia perlu lakukan semula. Tidaklah kata terus batal salat dia tu, tidak. Tapi dia kena ulang balik i'tidal itu supaya i'tidal itu tepat seperti yang dikehendaki oleh syarak. Itu maksudnya. Bahkan kalau dia teruskan juga dalam keadaan begitu, dalam keadaan i'tidal itu tidak sempurna, tidak sah, dia teruskan juga salat, maka salat dia tu dikira tidak sah. Sebab apa? Sebab telah kita kata terbatal satu rakaat itu. Itu. Kecuali bila dia sedar tu, dia ulang balik lah. Dia ulang balik. Ataupun dia kena tambah. Bila sudah berlalu, misalnya kesalahan itu berlaku pada rakaat kedua, tiba-tiba dia teruskan juga. Kemudian dia sedar selepas itu bahawa dia telah melakukan kesilapan, dia kena tambahlah satu rakaat. Dia kena tambah satu rakaat. Itu saya ambil pendapat yang kira-kira lebih ringan lah. Baik. Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-419, apabila seseorang mengangkat kepalanya. Ini maksudnya musalli lah. Biasanya kalau kita belajar fiqh, kita akan sebut apabila musalli. Istilah musalli itu makna orang yang bersalat. Apabila musalli mengangkat kepalanya, lalu ia ragu. Bila dia angkat kepala, maknanya dia i'tidal lah. Ni angkat kepala ni maksudnya angkat kepala daripada rukuk itu, yakni i'tidal. Tiba-tiba dia rasa ragu. Apakah dia telah i'tidal dengan betul ataupun belum. Kemudian setelah itu ia sujud. Maka pada posisi seperti ini ia wajib kembali berdiri hingga i'tidal. Tidak boleh baginya sujud dengan sebelum i'tidal. Apabila ia tidak melakukannya, maka rakaat salatnya tidak dianggap sah. Dia begini, dalam qaul yang ke-419 ni satu kita kata masalah fiqh yang disebut oleh Imam Syafi'i. Bila seseorang itu dia tidak melakukan i'tidal itu dengan sempurna, kemudian dia sujud. Ketika itu dia ragu. Ragu ni maksudnya adakah dia telah sempurnakan i'tidal ataupun tidak. Jadi kalau mengikut pandangan Imam Syafi'i, dia kena bangkit semula, dia kena berada dalam keadaan sujud semula, dan dia kena i'tidal dengan betul, dengan yakin bahawa i'tidal dia itu telah menepati kehendak syariat itu. Barulah rakaat itu dikira sah. Kalau tidak, dia kena tambah rakaat semula kalau dia tidak buat begitu. Kalau dia tidak tambah, maka salat dia itu tidak dikira sah. Yang ini terbatal lah salat dia itu. Begitu maksudnya. Maknanya kena buat semula. Walaupun dia sudah
dalam keadaan sujud. Sebab apa? Sebab iktidal ni, mana rokok dan iktidal ni itu termasuk dalam perkara besar. Mana kita kata rukun, sehingga tidak sah. Baik. Apabila ia hendak iktidal, namun ada sesuatu yang menghalanginya untuk melakukan iktidal, lalu ia pun terus sujud, maka telah dianggap cukup baginya rakaat tersebut kerana dia tidak mampu melakukan iktidal. Namun jika tidak ada halangan itu, maka ia harus mengulangi iktidal. Jadi halangan ni contohnya apa? Seseorang tu sujud, tiba-tiba bila nak iktidal, dia nak iktidal, nak bangkit daripada, bukan sujud rokok, bila dia rokok, dia nak iktidal, yang ni bangkit daripada iktidal, ada halangan. Saya andaikan halangan sebab di sini Imam Syafi'i tidak sebut contoh halangan itu. Saya buat satu contoh halangan tu, maknanya dia nak iktidal dengan sempurna tu tak boleh kerana sakit belakang misalnya. Sebelum tu okey. Mana sakit belakang itu berlaku bila dia rokok. Jadi makna bila nak iktidal, maka dia sakit belakang ataupun sakit urat belakang menyebabkan dia tidak boleh iktidal dengan betul seperti kebiasaan. Maknanya isunya dia tidak mampu. Maka dia pun terus sujud. Itu saya ambil contoh lah, salah satu contoh. Contoh tu sebenarnya banyak lah. Misalnya bila nak iktidal, tiba-tiba ada sesuatu yang menghempak ataupun sesuatu yang menghalang objek tertentu ke menyebabkan dia tidak boleh luruskan belakang dia untuk iktidal yang betul. Sebab iktidal yang betul ni dia berakhir dengan qiyam yang betul. Sama ada tulang belakang ataupun kita kata halqah. Sendi-sendi tengkuk ini berada dalam keadaan yang lurus. Itulah yang dimaksudkan adalah hadis riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi' tadi. Baik. Kalau dia tidak mampu, dia buat setakat yang dia mampu. Baik. Jadi maknanya rakaat itu dikira sah. Dikira menjadi rakaat itu. Baik, sebelum kita pergi kepada sujud, ni saya nak bagi peringatan. Kalau kita perhatikan daripada awal perbincangan kitab ni, kita dapati jelas pandangan Imam Syafi'i dan juga syariat lah. Dalam keadaan biasa kita kena laksanakan ibadat ini, sama ada solat ataupun apa saja ibadat, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kecuali jika ada halangan. Halangan itu sama ada sakit ataupun apa saja halangan, maka di situlah kita perlu lakukan sekadar yang kita boleh. Itu kaedah agama. Apabila situasi itu jadi sukar, maka tidak dituntut kita laksanakan seperti yang asal. Mungkin kaedah yang kita boleh gunakan, idza daqa ittasa. Apabila kaedah itu jadi sempit, jadi sukar, maka dia jadi lebih luas. Mana tidak bersifat spesifik di amalan itu. Walaupun kita kata asalnya iktidal ni dari segi kaifiat dia adalah mengangkat kepala. Bermulanya iktidal tu angkat kepala daripada rokok dan berakhirnya iktidal dikira sebagai iktidal yang sempurna apabila tulang belakang itu lurus. Mana setiap sendi itu akan masuk kepada dia punya, kita kata, cawan dia lah, bekas dia itu, ruas dia itu, dan begitu juga tengkuk ini pun dalam keadaan lurus, semua sendi-sendinya sempurna masuk di dalam kita kata cawan sendi lah, seolah-olah kita sebut gitu. Dikira sempurna. Tetapi kalau tidak boleh, buat setakat yang boleh. Di situlah kita nampak keluasan syariat ini, dia tidak membebankan seseorang yang tidak mampu. Kamu kalau mampu, buat tepat seperti yang disebut oleh Rasulullah. Kalau tak mampu, lakukan setakat yang boleh. Itu cara agama kita. Dia mengambil kira keadaan itu. Dia tidak menekan. Mana taklif agama ini berdasarkan kepada kemampuan. Baik, seterusnya kita masuk pada bab bagaimana melakukan sujud. Sekarang ini kita nak lihat dari sudut sujud. Bagaimana keadaan sujud itu. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-420. Saya menyukai orang yang bertakbir ketika akan sujud. Maknanya ketika dia sempurna iktidal, ketika dia hendak turun sujud itu, Imam Syafi'i kata, saya suka seseorang yang hendak sujud itu, dia bertakbir. Ni dia panggil takbir intiqaliyah. Takbir intiqali. Takbir yang mengiringi perpindahan rukun itu.
Mana dia takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian ia bergerak ke bawah untuk sujud. Yang pertama diletakkan di atas lantai adalah kedua lututnya. Maknanya dia turunkan dua lututnya terlebih dahulu, kemudian dia turunkan kedua tangannya sehingga mencecah lantai lah. Lalu dia merapatkan mukanya, yakni bahagian dahi. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, dalam qaul yang sama, apabila seseorang musalli meletakkan mukanya terlebih dahulu sebelum kedua tangan atau kedua tangannya sebelum kedua lutut, maka saya memandang hal yang demikian itu adalah makruh. Namun ia tidak wajib mengulangi salat dan tidak pula wajib sujud sahwi itu. Seseorang harus sujud atas 7 anggota badannya. Muka, ni dia panggil rukun sujud lah. Muka ni maksud dahi atau hidung. Tak apalah, kita tengok selepas ni. Kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua hujung telapak kaki, yakni ibu kaki lah. Baik. Saya baca dulu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ia berkata, Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda min ala sab'i yadayhi wa rukbatayhi wa atrafi asabi'i qadamayhi wa jabhatihi wa nuhiya an yakfita asy-sya'ra wath-thiyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sujud dengan ataupun di atas 7 anggota badan. Mana bila kita sujud, mana 7 anggota kita ni mesti mencecah lantai. Iaitu kedua tangan. Tangan ni makna kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ketika sujud ini. Kedua lutut. Dan hujung jemari kaki. Maknanya ibu kaki lah. Serta dahi. Dan beliau melarang menahan rambut dan kain. Saya terjemah begitu kan. Baik. Sebelum kita bincang berkenaan dengan sujud ni, apa maksud kata-kata terakhir Nabi? Saya sebut yang itu dulu. Sebab dalam riwayat Ibn Abbas disebut, bahagian akhir dalam hadis ini disebut, dan Nabi SAW melarang menyingkap rambut dan kain. Itu terjemahannya. Ini saya ubah sikit terjemahan berdasar kepada syarah-syarah hadis, sebab hadis ini terdapat dalam Sunan Nasa'i. Hadis ini terdapat dalam Sunan Nasa'i, yang mana kita tak belajar lagi hadis ini. Jadi, Nabi melarang mana mengikat ataupun mengumpulkan rambut ni bagi orang yang berambut panjang lah. Dan juga ikat pakaian dia, jubah yang biasa menjadi pakaian orang Arab itu supaya tidak mencecah lantai. Maknanya apa? Mengikut huraian ulama, maksud di sini ketika sujud tu kita biarkan, kita lepaskan rambut, pakaian kita supaya hujung-hujung rambut ataupun hujung pakaian kita biar mencecah lantai. Cuma janganlah sampai terlindung dahi. Itu kita akan bincang selepas ini. Maksudnya pakaian itu jangan kita ikat. Misalnya contohnya kita kata pakai jubah. Mana kita perketatkan ataupun kita ikat jubah tu supaya jubah tu tidak kena lantai itu. Bahkan biarlah rambut itu bagi yang berambut panjang lah. Perempuan tak timbul, ni masalah lelaki. Ataupun baju. Biar. Sebab ada setengah ulama kata itu sebagai isyarat supaya setiap apa yang ada pada tubuh kita, sama ada pakaian kita dan sebagainya, biar dia turut sujud sama kita. Ada yang berpendapat gitu. Walaupun setengah ulama kata itu pandangan semata-mata lah, tidak ada nas daripada Nabi SAW. Ada juga setengah ulama kata kenapa Nabi tidak benar mana ikat rambut ketika salat itu. Bahkan Nabi suruh kita lepaskan rambut biar dia turut mencecah lantai bagi orang yang berambut panjang lah. Setengah ulama kata kerana perbuatan mengikat rambut, mengumpulkan rambut, cetung rambut kita kata kalau bahasa Kelantan, dan ikat baju supaya tidak mencecah lantai itu, perbuatan itu pada zaman Nabi dia lambang ataupun syiar orang yang sombong. Ada ulama yang kata begitu. Baiklah, setengah-setengah ulama kata tidak jelas itu sebab Nabi sendiri pun tak sebut. Jadi oleh kerana hadis ini sahih, maka kita terima dan kita buat begitulah. Maknanya kalau seorang itu katalah dia tidak pakai kepiah, biarlah. Jangan dia ikat dengan kita kata apa-apa benda lah, getah urat dan sebagainya. Tak perlu. Maknanya dia biarkan rambut dia tu, maknanya kita kata jatuh ke lantai lah. Mencecah lantai. Tidak jadi masalah. Dan itulah yang terbaiknya. Cuma dia kena jaganya jangan tertutup dahi itu. Dan berkenaan dahi tertutup ni sah ataupun tidak sah, batal solat tu,
perbincangan dalam selepas ini. Baik. Cumanya riwayat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i ini, iaitu riwayat Ibnu Abbas ni, ini sebagai dalil asas kepada perbincangan berkenaan dengan sujud. Bila sujud ni dari sudut kaifiat sujud, maka 7 anggota perlu kita kata mencecah lantai. Mana rapatlah di lantai itu. Yang pertama sekali kita kata bahagian kepala. Disebut sini maknanya dahi lah, dahi. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan juga hujung jari kaki, yakni ibu jari. Asasnya begitu. Baik. Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-421. Diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang laki-laki apabila hendak sujud agar merapatkan mukanya pada lantai. Sini disebut muka. Sebabnya dalam berkenaan dengan sujud ni, ni saya sebut ni paling tidak 3 lah. 3. Padahal banyak lagi. Saya sebut 3 ni sebabnya kerana dia ada perbezaan. Misalnya riwayat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, riwayat Ibnu Abbas ni sebut dahi. Dia tidak timbul masalah berkenaan yang dalam bab sujudnya. Kalau kita perhatikan khilaf ulama, dia berkait dengan dahi. Dia tidak berkait dengan kaki, dia tidak berkait dengan lutut, dia tidak berkait dengan tapak tangan, dia tidak berkait. Cuma khilafnya yang mana dulu lebih afdal diturunkan, apakah lutut dulu ataupun tangan dulu. Itu ada juga berlaku khilaf. Cuma khilaf yang agak ketara adalah dari sudut bila dikatakan dahi itu yang mana? Seluruh dahi ke? Sebahagian dahi ke? Sebab kalau kita tengok riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, riwayat Ibn Abbas ni sebut dahi. Dalam riwayat lain yang menjadi pegangan Imam Abu Hanifah, sebab Nabi sebut dahi dan Nabi isyarat kepada hidung. Maknanya hidung termasuk dalam dahi juga. Sebab tu bagi mereka kalau dahi tidak mencecah latar, bahkan hidung mencecah latar, sudah memadai untuk sujud. Tapi Imam Syafi'i tidak berpegang kepada hadis itu. Imam Syafi'i berpegang kepada hadis yang perlu rapat adalah dahi, bukan hidung. Tapi hidung tu pun ada juga dari riwayat lain. Itu menjadi pegangan Imam Abu Hanifah dan juga tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Tak apalah. Itu kita bincang selepas ini. Jadi kata Imam dalam riwayat Rifa'ah bin Rafi', dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang lelaki apabila hendak sujud agar merapatkan mukanya pada lantai. Di sini sebut muka, tidak sebut dahi. Sehingga sendi-sendi tulangnya tumakninah. Tumakninah ni maknanya sendi-sendi tulang tu berada dalam keadaan yang betul, seperti orang yang berdiri dalam keadaan lurus itu. Itu maksudnya. Maknanya tumakninah ni maksudnya dia kena pastikan. Makna musalli itu bila dia i'tidal, dia kena pastikan kedudukan sendi itu kembali pada tempat asalnya sebelum dia sujud. Itu barulah dikira i'tidal itu ada tumakninahnya. Barulah dikira i'tidal itu ada tumakninahnya. Maknanya kalau seorang itu i'tidal, tiba-tiba belum sempat sendi-sendi belakang, sendi-sendi tengkuk itu masuk ke tempat dia sehingga menjadi lurus berdiri itu, tetapi dia terus sujud, itu sudah kira-kiranya paling tidaknya makruh lah, paling tidak. Itu dikira tidak sempurna. Dikira tidak sempurna. Kalau mengikut Imam Syafi'i, maknanya kira tidak sah tu. Dia punya i'tidal, dia kena buat semula i'tidal itu. Dia kena buat semula i'tidal itu. Kemudian ia bertakbir, lalu mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir dan duduk dengan lurus sambil melipatkan kedua telapak kakinya. Sehingga tulang punggungnya lurus, yakni tulang belakang lah maksud tulang punggung ni. Kemudian ia turun lagi untuk sujud sehingga mukanya merapat ke lantai. Maksudnya seseorang yang sujud tu, mula-mula sekali, dia kena mencecah lantai 7 anggota. Okey. Jadi di sini dia ada takbir. Ada takbir riwayat Rifa'ah ni. Maknanya ketika sempurna i'tidal, seseorang tu nak sujud, dia kena memulai dengan Allahu Akbar. Kemudian dia sujud.
Bila dia selesai sujud, dia nak angkat kepala, yakni duduk di antara dua sujud, maka di situ pun ada takbir juga. Dan sempurnanya duduk di antara dua sujud tu di sini dalam riwayat ni, mana dia kedudukan kaki dia tu yang kita sebut sebagai apa? Iftirash lah. Seperti tahiyat awal. Iftirash. Iftirash ni maksudnya mana kaki salah satu, kaki kiri lah kita kata. Punggung itu duduk di atas telapak kaki ataupun bahagian kaki. Sebab kalau kita kata tawarruk, punggung itu dia duduk di atas lantai, dia letak ke atas lantai, itu dia panggil tahiyat akhir. Maknanya duduk yang disebut di sini duduk seperti tahiyat awal. Dalam istilah dia panggil iftirash. Maknanya punggung diletakkan di atas kaki. Kalau tahiyat awal dia panggil tawarruk. Punggung kita masuk lipat kaki, letak di bawah kaki kanan dan punggung itu mencecah lantai. Mana punggung tidak duduk di atas kaki. Itu dia panggil tawarruk. Adapun iftirash seperti duduk antara dua sujud. Apa ni? Duduk tahiyat awal. Baik. Sehingga tulang punggungnya lurus. Tulang punggung ni kena ingatlah. Mana tulang belakangnya lurus. Kemudian ia sujud lagi untuk kali kedua sehingga mukanya merapat lantai. Maknanya setiap rakaat itu dia kena ada 2 kali sujud. 1 rakaat, 2 kali sujud. Apabila seseorang tidak mengerjakan seperti ini, maka salatnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Maknanya sah cuma tidak sempurna. Imam Syafi'i berkata lagi, sebenarnya kalau kita baca keseluruhan baru kita nampak kita nampak ciri-ciri sujud yang betul. Baik, sebab yang tadi tidak sebut dengan lengkap. Okay, Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-422, apabila ia sujud dengan sebahagian dia, ini perincian dia. Dalam qaul yang ke-422 ni ada perincian dia. Ada perincian. Cuma kena ingatlah, saya sebut di sini sebab dia tidak sebut. Dia tidak sebut dengan tumakninah. Bila sebut tumakninah ni, kadar tumakninah. Ni saya sebut ni dalam konteks mazhab Syafi'i lah. Kadar tumakninah ini, maknanya tumakninah ni maksudnya pergerakan kita tu nampak seimbang. Dengan kadar tidak terlalu cepat. Maknanya berada dalam keadaan yang seimbang. Istilah tumakninah ni maknanya dengan kadar subhanallah. Ada yang kata begitu. Maknanya bila seorang itu sujud, mana dia bacalah subhana rabbiyal a'la, dan ada lagi baca-baca lain seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Dan Imam Syafi'i dia suka kalau baca campur subhana rabbiyal a'la, kemudian sebut pula kata-kata lain. Bahagian belakang tu ada disebutlah. Okey, tak apalah. Subhana rabbiyal a'la. Kita ambil yang paling ringkas. Baik. Jadi kadar dia tu. Mana ketika 7 anggota tu mencecah lantai tu, selama mana yang dikira sebagai rukuk atau sujud yang ada tumakninah itu. Paling ringkasnya sekadar kata subhanallah dengan sempurna, dengan kadar yang tidak cepat. Subhanallah. Itu sudah dikira cukup tumakninah. Ada yang berpendapat begitulah. Baik, begitu juga bila dia angkat kepala daripada sujud, dia berada dalam antara dua sujud lah. Dia tulang belakang itu mesti lurus ketika duduk itu. Itu pun dengan kadar subhanallah. Kadar lama masa dia duduk dalam keadaan itu adalah kadar subhanallah. Bukan subhanallah, subhanallah. Itu kadar itu. Sudah dikira. Mana kalau kita panjangkan sedikit lagi, itu lebih baik lah. Lebih-lebih lagi kalau kita jadi imam, kita kena mengambil kira keberadaan makmum di belakang. Baik. Sekarang ini kita pergi kepada huraian yang lebih detail berkait dengan sujud. Qaul yang ke-422, Imam Syafi'i berkata, apabila musalli sujud dengan sebahagian dahinya, maka bagi saya, kata Imam Syafi'i, perbuatan itu makruh. Makruh. Namun ia tidak wajib mengulangi semula salat itu. Kerana dia telah sujud dengan dahi. Sebabnya dalam hadis Nabi tidak disebut sepenuh dahi. Sebab dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat yang kuat, yang lebih disukai oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, mereka memilih bila kata sujud, yang paling afdal adalah sujud
kita cuba urus supaya sujud ni dengan sepenuh dahi mencecah lantai. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalam mazhab Syafi'i. Selepas ni saya akan sebutlah sedikit, tidak sebut secara panjang lebar lah. Sebab kalau apa yang saya rujuk dalam fiqh 4 mazhab ni, yang menyebutkan tentang khilaf yang berlaku di kalangan ulama mazahib berkenaan dengan sujud ni, sebenarnya khilaf tu agak mana sangat berbeza lah khilaf itu. Tapi kita tidak bincang secara keseluruhan. Selepas ni saya akan sebut secara ringkas. Walau bagaimanapun asasnya dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, dan dalam mazhab Imam Syafi'i, bila kata sujud yang afdal adalah kita sujud biarlah keseluruhan dahi ini mencecah lantai. Itu kira sujud yang sempurna. Sebab itulah di sini Imam Syafi'i kata apabila seseorang musalli itu sujud bukan keseluruhan, sebahagian dahi dia mencecah lantai, mana sebahagian lagi berlapik ataupun tidak kena lantai, yang kena sebahagian dahi saja, itu sudah memadai. Tetapi makruh hukumnya, dia tidak perlu mengulangi salat dia, tidak perlu. Baik, seterusnya kata Imam Syafi'i, apabila seseorang musalli sujud di atas hidung dia dan tidak dahinya, mana dahi tidak mencecah lantai, yang mencecah lantai adalah hidung, maka perbuatan itu tidak memadai. Maknanya sujud dia tu tidak dikira. Kerana dahi adalah anggota badan yang mesti disujudkan. Sebab Imam Syafi'i dia tak terima hidung. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan Imam Abu Hanifah sendiri dia pakai hadis lain. Sebab ada dalam riwayat lain, riwayat Bukhari tu, kalau tak silap saya ni, riwayat Bukhari ni riwayat hadis 774. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari di bawah Kitabul Azan hadis 774, bukan hadis ni. Yang mana dalam hadis itu sebut Nabi nyatakan dalam riwayat Bukhari hadis 774 itu bahawa sujud ni mesti pada dahi, dan Nabi isyarat. Bila Nabi sebut dahi, Nabi isyarat hidung. Yang mana isyarat Nabi itu menunjukkan bahawa bila sebut dahi itu termasuk hidung. Tapi Imam Syafi'i tidak ambil hadis itu. Imam Syafi'i ambil hadis ini. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Dia tidak ambil riwayat dalam riwayat Bukhari itu, tidak ambil. Tapi Imam Abu Hanifah ambil riwayat itu. Dan dia jadikan asas kepada kaifiat sujud dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yakni kalau hidung sahaja pun sudah memadai. Tapi kena ingatlah, semua ulama terima yang terbaiknya adalah sujud di atas dahi dan sepenuhnya lah. Cuma yang saya sebut di sini, khilaf ni dari sudut boleh ataupun tidak. Kalau mazhab Syafi'i, tidak boleh. Mesti dahi. Sama ada seluruh dahi, sebahagian dahi, tak apa. Tapi kalau hidung, tiba-tiba dahi tidak mencecah lantai, tidak sah sujud itu. Itu mengikut pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Itu asal dia. Sebab tu mazhab kita bincang selepas ni lah berkenaan dengan berlapik ataupun tidak berlapik tu asal lepas ini. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seseorang itu sujud dengan pipi, dia sujud tu pipi dia yang mencecah lantai, atau dengan kening dia, maka sujudnya tidak dikira, kerana tidak sah sujud dia. Boleh jadi bagi kita yang banyak sudah belajar hadis ni, kita kata, patut bagaimana ada sahabat Nabi salat tahajud itu sujud di atas pipi. Itu situasi lain. Asalnya sahabat itu dari riwayat itu dia sujud pada dahi juga, dahi yang mencecah, tapi oleh kerana lama sangat berdoa ketika sujud tu terlalu lama. Ini berkait dengan salat tahajud, salat sunat, bukan salat wajib. Salat tahajud tu lama sangat. Dia berdoa. Kita akan jumpa selepas ni bagaimana Imam Syafi'i sebut mana berdoa ketika sujud itu, khususnya ketika salat sunat, salat bersendirian. Boleh kita nak buat lama, boleh 1 jam pun boleh kita nak berdoa.
Cuma baca Quran tu tidak boleh lah. Dalilnya kita akan tengok selepas ini. Baik. Jadi asalnya sujud pada dahi. Cuma oleh kerana dia buat selenguh maka dia pun letak di atas pipi dia untuk menghilangkan lenguh. Itu hal lain. Itu bukan dikira sebagai sujud yang kita bincang ni. Maknanya sujud pada dahi cuma dia lenguh. Maka dia sujud pada pipi dia. Bila hilang lenguh tu dia perbetulkan balik sujud seperti yang asal. Itu hal lain. Itu perkara lain. Sama dengan orang yang tidak boleh sujud pada dahi kerana dahi dia cedera, dahi dia luka. Dia sujudlah pada mulut dia. Mulut dia rapat di latar ataupun hidung dia. Tidak jadi masalah. Itu perbincangan lain. Ini kita bincang ni dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa. Baik. Seterusnya Imam Syafi'i berkata, jadi kalau sujud tu dalam keadaan biasa, tiba-tiba dia sujud dalam situasi biasa, dia sujud tidak pada dahi, kalau mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, maka tidak sah lah. Dia kena buat semula. Dia kena buat semula sujud itu. Mana kena perbetulkan balik. Baru dikira sah rakaat itu. Kalau tidak, dia kena ulang balik. Kalau dia tidak ulang balik, dia bagi salam dalam keadaan itu, salat dia tu tidak terpakai. Tidak sah salat dia. Apabila musalli sujud dengan kepalanya, dan dahinya tidak tersentuh lantai, maka sujudnya tidak sah. Tidak dikira sujud. Mana sujud itu tidak menjadi. Apabila seseorang musalli sujud dengan dahinya dan pada dahi itu ada kain atau yang lain, maka sujudnya tidak memadai. Kecuali apabila ia terluka, maka hal itu termasuk dalam bab uzur. Tidak apalah. Maknanya berlapik dahi ni. Okey, saya baca dulu. Asasnya perbincangan ini, kalau seseorang itu sujud, tiba-tiba dahi dia ni berlapik dengan kain. Kain itu maksud kain yang ada di tubuh dia. Kain sajadah itu tidak pakaian. Ini makna berlapik dengan kain. Ini makna dengan pakaian dia. Sama ada dengan serban, ekor serban ke, dengan kain sapu tangan yang berada pada tangan dia ke, ataupun dengan kita kata hujung baju ke. Sebab tu dalam setengah-setengah mazhab Syafi'i dia guna istilah mana berlapik dengan kain yang bergerak. Kain yang bergerak mana kain yang berada pada tubuh. Misalnya dia letak selendang ke, dia belik di tengkuk dia selendang. Selendang itu yang menjadi pelapik pada dahi dia. Okey. Kalau mengikut di sini mana tidak memadai. Tidak memadai. Mana kalau katakanlah dia buang kain serban tu, maka dia jadikan sebagai sajadah, itu tidak menjadi masalah. Ini maknanya berlapik dengan kain tu, kain yang berada pada tubuh. Maka sujud dia tidak memadai. Maknanya berlapik tu berlapik sepenuhnya dahi itu. Kecuali apabila ia cedera, luka dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Baik, apabila musalli sujud dengan dahinya dan pada dahi itu terdapat kain yang koyak lah, yang sobek, yang koyak, lalu dahinya sedikit dahi dia tu tersentuh pada lantai, maka sujudnya dikira memadai. Tadi saya telah sebut bahawa mana dahi ini yang afdal mengikut Imam Syafi'i, dan dalam mazhab Imam Syafi'i mana kita sujud tu keseluruhan dahi tu mencecah lantai. Itu yang afdal. Jadi dalam pecahan masalah ini, maknanya dia sujud pada kain. Yang mana kain itu kain ada pada tubuh dia lah. Tiba-tiba kain itu terkoyak. Jadi maknanya sebahagian dahi masih lagi mencecah lantai, dikira sah. Sujud dikira sah. Tetapi kalau kain itu tidak carik, tidak robek, tidak terkoyak, maka tertutup keseluruhan dahi dia dengan pakaian dia, itu Imam Syafi'i kata tidak sah. Sujud dia kena buat semula. Saya lebih menyukai seseorang menempelkan telapak tangannya ke atas lantai baik pada waktu musim dingin ataupun musim panas. Namun apabila ia melapisi telapak tangannya dengan kain pada waktu dingin dan panas, maka dia tidak harus mengulanginya dan tidak pula sujud sahwi. Jadi isu ni Imam Syafi'i sebut ni saya suka. Sebab tu saya sebut tadi, telapak tangan kita ni kalau kita pakai sarung tangan apa sah. Kita pakai sarung tangan, maknanya berlapik lah. Maknanya berlapik. Kita guna sarung tangan, tidak jadi masalah. Pakai stocking ke, tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya dahi saja yang menjadi isu kritikal dalam bab sujud ini. Tapi kok mana pun Imam Syafi'i secara peribadi, dari sini kita nampak
amanahnya Imam Syafi'i, dia sebut pendapat dia guna istilah saya lebih suka. Mana kalau kita boleh, mana kita pastikan maknanya telapak tangan kita ni tidak berlapik, mana direct kena pada lantai, itu saya lebih suka. Kena pada sajadah. Tetapi kalau musim sejuk sangat, biasanya orang pakai, kita kata sarung tangannya tebal, itu tidak menjadi masalah. Dia tidak jadi isu tu. Yang jadi isunya dahi saja dalam sujud ni. Itu kita kena ingat. Sebab tu dia dalam bab ni kalau kita tengok setengah tu pakai stocking yang berbulu. Ialah musim sejuk. Sejuk di negara yang 4 musim setahun ni, dia tidak sejuk seperti mana sejuk di kawasan Khatulistiwa. Tidak. Lain tu. Kadar sejuk dia tu memang lain. Dia boleh merosakkan dia punya tulang itu. Boleh menyebabkan berlaku kekejangan itu. Tu sampai begitu sekali. Baik. Sama ada pada musim dingin ataupun musim panas, kalau dia boleh buat begitu tu lebih baik. Kalau boleh buat lah. Namun apabila ia melapisi telapak tangan dengan kain pada waktu dingin dan juga pada waktu musim panas, maka dia tidak perlu mengulangi salat dia. Dan tidak juga perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu. Tidak perlu. Okey, boleh faham jadi isu sujud ni yang paling kritikalnya adalah berkait dengan dahi mencecah lantai. Itu yang jadi kritikal. Cuma di sini saya nak sebutlah beberapa perkara lah. Pertama sekalinya bila kita bercakap tentang sujud dan dahi lah seperti yang saya sebut tadi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dahi sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri seperti yang kita baca dalam ni, sujud ini adalah dahi. Itu yang kritikal. Masalah telapak tangan, lutut dan sebagainya itu tidak menjadi pertikaian. Walaupun ada lah-khilaf kecil-kecil, tapi yang paling besarnya adalah berkait dengan dahi. Jadi maknanya dalam mazhab Syafi'i, wajib atas dahi sahaja. Sama ada seluruh dahi mencecah lantai ataupun sebahagian. Hidung tidak iktibar sebagai anggota wuduk. Sebagai anggota sujud. Kalau mengikut mazhab Syafi'i. Ramai lagi lah misalnya Tawus, Ikrimah, Hasan, Basri, Ibn Sirin dan lain-lain. Cuma mereka mengatakan kalau bersama dengan rapatnya dahi, rapat juga hidung, itu sunat. Mana kalau kita sujud itu, dahi kita rapat, mencecah lantai, hidung pun mencecah lantai juga, itu sunat. Kalau hidung kita tak rapat, tidak mencecah lantai, tidak jadi masalah. Sebab yang iktibar utamanya sebagai rukun kepada sujud adalah dahi. Itu dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan ulama-ulama lain. Ada juga ulama kata tidak. Ketika sujud ni yang mesti rapat selain daripada anggota-anggota lain, bila sebut dahi, dia beserta dengan hidung. Sekali dengan hidung. Barulah dikira. Kalau tidak, tidak dikira. Ini pendapat Sa'id bin Jubair. Sahabat ni. An-Nakhai, Ishaq. Ada pun mengikut Abu Hanifah, boleh. Hidung saja pun boleh. Seperti yang saya sebut. Sebab dia ambil hadis riwayat Bukhari tu. Yang mana bila Nabi sebut dahi, rapat dahi, Nabi tunjuk dengan tangan dia anf, hidung. Maknanya hidung tu termasuk dahi. Dan itulah pegangan Imam Abu Hanifah. Dia tidak menafikan dahi itu, cuma kalau hidung saja pun sudah memadai. Begitulah. Begitu juga isu berlapik. Misalnya berlapik dengan rambut. Kalau rambut ketika sujud, dia menutupi dahi sehingga langsung tidak tersentuh dahi ni pada sajadah, pada lantai, itu tidak sah lah. Tapi kalau rambut ni menutupi dahi, bukan keseluruhan, sebahagian dahi. Mana ada juga bahagian dahi yang mencecah lantai, itu dikira sah. Walaupun tidak afdal lah kira-kiranya. Begitulah dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga pakaian. Kena ingatlah bila saya sebut pakaian, maknanya kain itu kain yang berada pada tubuh. Sama ada kita kata apa kita panggil. Selendang ke, ataupun serban yang dibelit pada tengkuk ke, tak kira lah. Asalkan yang berada pada tubuh. Setengah ulama mengatakan pakaian yang bergerak. Itu sebagai isyarat pakaian yang berada di tubuh. Kalau sajadah tu dia tidak bergerak, itu lain.
Ada kesel hari dia ada sajadah, kemudian dia letak kain serban dia di tempat sujud. Itu tak apa. Sebab itu tidak dikira pakaian ketika salat. Baik. Begitulah. Okey, baik. Kita pergi pada bab seterusnya. Merenggangkan kedua tangan ketika sujud. Jadi ketika sujud itu, ni lah. Ketika sujud itu, ni isu telapak tangan lah. Bila kita sujud, mana kita rapatkan. Kita rapatkan telapak tangan ni ke lantai. Baik. Di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah buat tajuk, bagaimana kedudukan ni? Telapak tangan tu rapatlah, bagaimana kedudukan lengan ni? Tangan ataupun lengan lah kita kata. Lengan ni. Kedudukan lengan ni macam mana? Lengan kita ni, perlu direnggangkan. Renggangkan maknanya kita tidak rapat di abdomen kita. Tidak rapatkan lengan kita ni di lambung kita. Bahkan kita buka sedikit. Begitu. Baik. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-423. Qaul yang ke-423, Imam Syafi'i berkata, Rasulullah SAW apabila sujud, beliau merenggangkan antara kedua tangannya. Termasuk kita lengan lah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahawa ni riwayat Abu Hurairah. Ni kata-kata Abu Hurairah. Hadis lah sebab dia riwayat berkenaan dengan Nabi. Apa kata dia? Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yura bayadu ibtih mimma yujafi badanah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud nescaya kelihatan putih kedua ketiaknya kerana renggang badannya. Adalah ketika Nabi, sebab Nabi solat ni biasanya Nabi memakai pakaian yang sempurna. Maknanya kalau Nabi sujud pun tak akan nampak ketiak. Tapi ada juga. Ni ada hikmat dia untuk menjelaskan hukum lah. Mana Nabi solat tu dalam keadaan Nabi tidak pakai baju, tetapi Nabi letakkan kain serban itu. Ataupun kita kata macam selimut kecil lah. Sehingga sahabat ternampak ketika Nabi sujud tu, bila Nabi renggangkan dia punya kita kata lengan ini. Jadi bila terbuka begitu, jadi ternampaklah bahagian ketiak Nabi. Putih ketiak Nabi. Itu maknanya untuk menunjukkan hukum kebiasaan Nabi. Nabi pakai baju yang lengkap lah. Cuma di sini. Baik. Jadi yang disebut oleh Abu Hurairah tu sampai nampak ketiak tu maknanya Nabi buka. Nabi tidak rapatkan dia punya lengan itu pada abdomen itu, pada tubuh itu. Baik. Cuba kita tengok. Itu asasnya. Asasnya begitu. Dan sebenarnya, kena faham ya, inilah sebenarnya bentuk solat untuk lelaki dan untuk perempuan. Kalau berdasarkan hadis, dia tidak ada hadis khusus Nabi sebut. Kalau solat untuk perempuan begini, untuk lelaki begini, tidak ada daripada hadis Nabi. Baik, cuma Imam Syafi'i dia memahami secara fiqh berdasarkan kepada pengamatan dia. Kita akan tengok selepas ini. Ada beza lah bagi Imam Syafi'i. Tempat-tempat tertentu ada beza bentuk solat lelaki dan perempuan. Tapi itu pendapat dia, bukan kenyataan daripada Nabi. Sebab itulah Imam Syafi'i dia akan sebut, kalau dalam kes-kes sebegini dia akan sebut, saya lebih suka begini. Maknanya itu ijtihad dia lah. Baik, kata Imam Syafi'i lagi, demikianlah, ini qaul yang ke-424. Bila dia kemukakan hadis riwayat Abu Hurairah, bahawa Nabi bila sujud ni, Nabi renggangkan dia punya lengan itu, sehingga nampak ketiak Nabi. Imam Syafi'i kata lagi, dalam qaul yang seterusnya, iaitu qaul yang ke-424, demikianlah saya menyukai orangnya sujud dengan posisi bertakhwiyah. Apa makna takhwiyah? Takhwiyah adalah mengangkat dadanya dari kedua pahanya. Hendaklah seseorang merenggangkan kedua siku dan lengannya dari kedua lambungnya, sehingga tidak tertutup bahagian kedua bahunya dan ketiaknya. Ia tidak mempertemukan salah satu dari kedua lututnya, yakni dia merenggangkan kedua kakinya dan meninggikan punggungnya dengan tidak membongkok. Akan tetapi ia meninggikannya seperti yang saya terangkan. Hendaknya seseorang meninggikan bahagian tengah belakangnya dan bahagian bawah dan atasnya. Maksudnya begini, takhwiyah ni bila seorang itu sujud,
betul lah tangan kita kata rapat lah. Dahi pun kita sudah bincang. Bagaimana kedudukan belakang? Kedudukan belakang. Tadi maknanya bila sujud tu mana lengan ini dia tidak rapat kayak begitu. Tapi dia buka sedikit. Sehingga digambarkan oleh Abu Hurairah nampak ketiak Nabi. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Kedudukan punggung pun tinggilah. Mana punggung itu dia tidak, jadi bila punggung tinggi maknanya perut ini dia tidak rapat kepada paha. Dan punggung itu tidak terlalu dekat dengan betis, labu betis itu. Maknanya punggung itu kita kata tertonggeng lah sedikit. Itu yang dimaksudkan di sini. Itu kenyataan secara umum Imam Syafi'i berdasar kepada hadis Nabi. Maknanya patut bahagian belakang tidaklah terlalu rendah sehingga perut itu mencecah paha. Isu orang tu kalau dia terlalu gemuk tu hal lain lah. Kalau dia terlalu gemuk, kita kata perut buncit, perut borai itu hal lain. Ini dalam keadaan biasa. Maknanya kita kena luruskan belakang. Itu maksudnya. Ketika sujud tu kita luruskan belakang dan punggung itu agak terangkat sikit. Dan disebut di sini maknanya janganlah belakang itu rendah sehingga perut mencecah paha. Bila kata mencecah paha ni maknanya punggung tu dia rendah itu. Itu yang Imam Syafi'i kata saya lebih suka tidak buat begitulah. Mana kena tinggi sedikit punggung tu. Baik. Itu dia panggil takhwiyah. Mana mengangkat dada dari kedua paha. Mana dada ni maksudnya belakang lah. Maksudnya belakang. Kalau dada tu dekat dengan paha maknanya belakang itu tidak lurus. Dia jadi kendur belakang itu. Tu. Baik. Cuba tengok seterusnya kata Imam Syafi'i yang ke-425. Ini 425. Imam Syafi'i berkata Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pengajaran kepada kaum wanita agar menutup diri mereka. Demikian juga Rasulullah pun sebut gitu. Mana perempuan ni dia kena tutup tubuh dia tu sama ada dengan pakaian ataupun keadaan anggota dia supaya jangan nampak bentuk tubuh. Itu dia punya pemahaman Imam Syafi'i lah. Oleh kerana itu berasaskan daripada kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pengajaran kepada kaum wanita agar mereka menutupi diri mereka. Diri di sini maksudnya fizikal, bentuk tubuh mereka. Rasulullah pun kata begitu juga. Oleh kerana itu kata Imam Syafi'i, saya menyukai apabila seseorang wanita bersujud mereka merapatkan sebahagian badan dengan sebahagian yang lain, mempertemukan perut dan kedua pahanya, dan ia sujud dengan lebih tertutup. Maknanya untuk nampak lebih sopan. Sebab perempuan ni kan dia lebih sensitif, dia punya fizikal dia tu, bentuk tubuh dia. Jadi walaupun kenyataan umumnya Imam Syafi'i terima bahawa sujud ni sama saja lelaki dan perempuan, tetapi untuk lebih nampak sopan sesuai dengan kehendak agama, khususnya kalau perempuan itu solat di tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup, seperti mana masjid kita, surah kita kan, dia ruangan solat perempuan dia tertutup, mana kita tak nampak. Bagi saya kalau tidak nampak, kita kembali kepada asas seperti mana disebut oleh Imam Syafi'i, garis panduan secara umum. Tetapi kalau tempat terbuka, mana perempuan solat berjemaah bersama lelaki di tempat yang terbuka yang tidak ada dinding, di sini. Di sini Imam Syafi'i kata saya lebih suka perempuan, khususnya ketika dia sujud, dia rendahkan sedikit punggung dia supaya tidak nampak tertonggeng, dan dia rapatkan dia punya lengan dia tu ke lambung dia supaya tidak nampak susuk tubuh dia. Tidak nampak dia punya bentuk tubuh tu. Dan itu lebih disukai oleh Imam Syafi'i. Dia kata sesuai dengan kehendak umum Allah dan Rasul. Jadi bagi saya sedikit perubahan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam bentuk ijtihad beliau ni sebenarnya tidak menjejas pun sifat solat itu. Sebab dia sebut untuk perempuan supaya iyalah kalau kita tengok pun perempuan ada dalam keadaan begitu, iyalah mana lebih sopan. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Jadi sedikit perubahan yang disebut oleh Imam Syafi'i tidak menjejaskan maksud asal sujud itu. Begitu juga kata Imam Syafi'i, saya lebih suka menyukai bagi perempuan apabila dia rukuk dan sujud serta semua gerakan dalam salat agar ia berada dalam keadaan yang lebih tertutup bentuk tubuh dia. Mana kalau dia angkat tangan pun, maknanya dalam keadaan tertutup lah. Mana lengan dia tu lebih rapat. Saya menyukai agar jilbabnya merenggang ketika sujud dan rukuk agar bentuk tubuhnya tidak terlihat. Maknanya pakaian dia tu pakaian yang longgar. Jadi bila dia rokok, mana pakaian dia tu jadi jatuh ke bawah, mana sehingga menyebabkan tidak nampak bentuk tubuh. Begitu juga ketika sujud. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di sini.
Baik, zikir ketika sujud tu kita akan bincang dalam sesi akan datang. Cuma di sini perlu diketahuilah satu perkara. Kata-kata Imam Syafi'i ini sebenarnya merupakan ijtihad dia. Mana kalau sebab tu saya boleh faham daripada kata-kata Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i pada peringkat awal dia sebut yang umum, hukum asal berkenaan sujud, rokok tu sama lelaki dan perempuan. Cuma bagi perempuan lebih sesuai gitu. Jadi kita boleh fahamlah supaya tidak nampak bentuk tubuh perempuan. Maknanya kalau perempuan itu salat dalam bangunan, dalam masjid surau yang mana ada dinding khusus, tak nampak pun, pihak lelaki tak nampak pun bentuk tubuh perempuan. Perempuan itu lebih aula. Dia kena kembali kepada asal bentuk rokok dan sujud seperti mana yang Imam Syafi'i sendiri sebut. Sama sahaja dengan lelaki. Dari sudut itulah. Dari sudut itu. Tu ya. Jadi untuk minggu hadapan kita akan bincang pula zikir. Apakah bacaan ketika sujud itu? Bacaan ketika sujud itu. Apakah sama dengan apa yang kita amal ataupun dia ada khilaf? Sebenarnya dia ada khilaf lah. Di sini ada berlaku khilaf. Baik, saya setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan berkenaan dengan zikir ketika sujud. Yang ini bacaan yang sabit berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Bacaan yang Nabi baca ketika sujud. Ini pun termasuk perkara khilaf kerana ada beberapa hadis lah. Jadi Imam Syafi'i dia gabung. Dia lebih suka baca Subhana Rabbiyal A'la kemudian sambung dengan bacaan lain. Tak apalah, kita tengok minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.